أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan yang masih lagi diberikan oleh Allah, dan sebagai mensyukuri nikmat Allah, wajarlah kita menggunakan saki baki usia yang masih diberikan ini untuk semata-mata mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengenang dalam banyak-banyak peperangan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Saya melewatkan perbincangan perang yang sangat-sangat penting yang merupakan perang pertama, iaitulah perang Badar, yang sebenarnya bukan perang. Asalnya ialah rombongan Nabi SAW yang nak menyekat rombongan Abi Sufyan yang telah mencuri orang-orang Quraisy ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka telah pecah masuk ke rumah orang Islam dan mencuri harta-harta orang Islam. Lalu dia niagakan di Syam, dan disebutkan dalam Rahiqul Makhtum, nilai dagangan yang berjaya dijual di Syam, iaitulah harta-harta yang dicuri tadi, bernilai 50,000 dinar, yang mana kalau kita tukarkan kepada ringgit, lebih kurang 50 juta ringgit. Itulah banyaknya harta yang dicuri oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW nak ambil balik, nak menyekat rombongan tersebut, nak ambil balik. Nabi hantar 2 orang sahabat, tapi tak berjaya pada rombongan pergi. Maka Nabi tunggu mereka balik daripada Syam, nak balik ke Mekah. Dan ketika ini Nabi SAW berjaya mengumpul 300, lebih kurang 313 orang sahabat yang asalnya memang pun ingin menyekat rombongan, bukan nak perang. Tapi perancangan Nabi nak sekat rombongan Abi Sufyan ini sampai ke Mekah beritanya. Maka orang Mekah ketika itu, dia tahu, dan ketua musyrikin ketika itu Abu Jahal, dia ambil keputusan untuk serang Nabi SAW. Walaupun mereka salah, dia tahu memang rombongan Abu Sufyan rombongan jual barang curi, tapi sebab mereka ni kafir, mereka benci dengan Nabi SAW, maka apa sahaja yang dibuat oleh Nabi mereka benci. Dan Nabi nak sekat rombongan Abu Sufyan tadi, benda ini membuatkan Abu Jahal tak suka, dan dia nak sekat pula Nabi SAW. Itulah sebenarnya punca perang Badar. Tuan-tuan sekalian, yang kita nak cerita ni bukan perang semata-mata, tetapi apakah pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan ketika itu. Nabi SAW sebenarnya tak nak perang. Sebab apa? Sebab 300 sahabat tadi kebanyakannya orang Ansar. Dalam perjanjian Aqabah dah tertulis, Nabi takkan libatkan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah kalau ada konflik antara Nabi dengan Quraisy. Dan memang peristiwa ini antara Nabi dengan Quraisy, maknanya nak menghadapi kejahatan Abu Jahal. Jadi Nabi tak nak libatkan sahabat daripada Ansar, sebab ini perjanjian. Tapi tu sekalian, orang-orang Ansar yang ikut Nabi ketika itu, sebulat suara kata mereka, kami nak bersama denganmu wahai Muhammad. Maka jadilah mereka tentera yang asalnya sebenarnya nak ikut Nabi mengambil balik harta-harta yang dijual secara haram di Syam, bertukar menjadi rombongan yang menjadi tentera Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, tentera Islam ketika itu 300 orang, 313. Yang ikut ramai, tapi sebab ada yang patah kaki, ada yang cedera sebagainya. Sebab perjalanan daripada Madinah, bandar Nabi SAW tu nak ke Badar jauh, 130 km. Ada orang bila pergi umrah, dia akan pergi ziarah ke Badar, memang jauh. Kita terpaksa tinggalkan solat Zuhur Asar di Madinah untuk pergi ke Badar sebab jauh. Jadi Nabi dengan sahabat ni bukannya ada kenderaan. Mereka cuma ada 100 unta dan 2 ekor kuda sahaja. Jadi 100 unta dan 2 kuda ini dikongsi beramai-ramai. Maknanya satu unta tadi akan dikongsi oleh 3 orang. Yang berkuda tadi itu hanya 2 orang sahaja, Miqdad dan seorang lagi. Jadi maknanya secara logistik memanglah kita lemah sangat. Memang dengan bilangan tak ramai, dengan kelengkapan tak ada, dengan kenderaan pun tak ada. Jadi perjalanan Nabi kepada itu memang sangat-sangat perlahan. Setelah bertolak, maka sampailah Nabi di
Rauha, satu kawasan yang dah dekat dengan Badar. Ketika ini Nabi SAW hantar spy Nabi nak tengok berapa ramai tentera kafir ni. Mereka tak tahu. Jadi bila spy Nabi tengok, kata spy Nabi, mereka sembelih unta sehari 10 ekor. Unta ni kalau seekor boleh makan 100 orang. Kalau seekor unta boleh makan 100 orang. Maka Nabi kata dengan para sahabat, maknanya bilangan musyrikin itu lebih kurang 900 ke 1000 orang. Memang betul. Memang Badar itu Nabi SAW 300 orang itu akan berhadapan dengan 1000 orang. Tuan-tuan sekalian, dengan jalan kaki bergilir-gilir naik unta, dengan logistik yang sangat terhad. Tapi tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala nak tolong, maka Allah Ta'ala akan tolong dengan cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok Allah Ta'ala memberikan 3 pertolongan pada Badar yang kita nak belajar hari ini. Pertama sekali, ini perang yang pertama. Bila mereka sampai di Rauha, sampai di dekat-dekat dengan Badar itu, Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan pertama kepada orang Islam, seperti mana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ali Imran ayat 154. Tuan-tuan, kalau ada Quran, tengok muka surat 70. Itulah ayat yang menceritakan tentang pertolongan pertama Allah. Apa dia? ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ. Baik, ini antaranya. Ada 2-3 ayat, Anfal pun ada. Tuan-tuan sekalian, bayangkan esok nak perang dengan orang kafir. Kalau kita lah di tempat mereka, esok nak perang, maknanya esok mungkin mati, mungkin hidup, mungkin cedera parah, mungkin esok isteri kita jadi balu, mungkin esok anak kita jadi yatim, tak tahu lagi. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada tentera Badar ini. Pertama sekali, malam sebelum perang itu, Allah Ta'ala memberikan nu'asan, rasa ngantuk yang amat sangat pada tentera Badar. Jadi apa jadi pada mereka ni? Hampir ataupun kesemua tentera Badar tadi Allah Ta'ala tidurkan. Memang ngantuk sangat. Yang tidur itu semua kecuali Nabi SAW. Nabi tetap bermunajat di malam hari, sebab Nabi risau. Nabi bukan takut, Nabi risau. Tuan-tuan sekalian, akidah kita dengan Allah jelas. Allah Ta'ala penentu, Allah Ta'ala akan tolong kita. Tapi perasaan manusia tak boleh disangkal. Nabi tetap ada perasaan seorang manusia. Nabi sayang sahabat Nabi. Bukan Nabi tak yakin dengan Allah, bahkan Nabi lah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukanlah sahabat tadi tak yakin dengan Allah, tapi perasaan manusia tetap ada. Maka mereka tu sekalian, Nabi tetap rasa risau dan Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Taala tolong Nabi dan orang Islam. Sampaikan dalam satu riwayat yang ada perselisihan sanadnya tentang statusnya, sampai Nabi sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah Allah tak memberi pertolongan kepada peperangan ini, maka Allah takkan disembah lagi sampai bila-bila. Maknanya ini perang yang utama. Menanglah Islam, kalah Islam. Sebab Nabi dalam tu, sahabat semua dalam tu, sahabat utama semua dalam tu, kecuali Osman tak pergi. Sebab Osman, dia Nabi suruh tinggal di Madinah, jaga isterinya Ruqayyah, anak Nabi SAW. Masa tu Ruqayyah dah sakit tenat. Nabi kata dengan Osman, kamu jangan pergi perang, kamu jaga Ruqayyah. Tapi yang lain semua pergi perang Badar. Tuan-tuan sekalian, jadi malam tu benda berlaku dua. Pertama sekali, Allah Ta'ala turunkan hujan yang sangat lebat. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan rasa mengantuk yang amat dahsyat, sehingga menidurkan semua tentera Badar. Makna apa tu sekalian? Kita macam mana besar masalah kita sekalipun, rehat itu ialah sebahagian proses kesembuhan. Kita bersenam ke, kita stres ke, apa sekalipun, rehat sangat penting. Sebab tu Allah Ta'ala rehatkan mereka ni. Jadi mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esok tu bila bangun daripada rehat, mereka dah betul-betul segar nak menghadapi 1000 tentera Badar. Malam tu mereka risau, ialah dengan kita sikit, mereka ramai, tentera kafir ramai, kita sikit, barang tak banyak macam orang kafir. Bahkan tentera kafir yang 1000 tadi, 100 daripadanya ialah pahlawan berkuda. Kita tak ada pahlawan berkuda, mereka tak seorang dengan seorang lagi. Tapi mereka yang dah ramai 1000, 100 itu ialah pahlawan berkuda Quraisy.
Kerisauan tu menyebabkan mereka risau. Lalu Allah Ta'ala memberikan sakinah, ketenangan, dengan cara Allah Ta'ala turunkan hujan yang bersihkan kawasan tersebut, yang bersihkan badan mereka, bersihkan hati mereka, dan mereka boleh tidur dengan nyenyak pada malam tersebut. Jadi bila bangun esok itu, maka bermulalah perang Badar, di mana pada zaman dulu tuan sekalian, setiap perang akan ada pembukaan medan. Ini adat pada zaman dahulu. Maknanya sebelum perang bermula, mereka akan hantar seorang dua tentera terbaik lawan dengan musuh tentera terbaik. Macam tu. Jadi perang yang mula-mula Badar ini, Nabi hantar siapa? Nabi hantar pertama sekali Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Yang kedua ialah Ali bin Abi Talib. Dan yang ketiga saya terlupa namanya. Baik, tiga-tiga tuan sekalian, mereka berhadapan dengan tiga tentera kafir yang terbaik. Tapi dengan mudah Ali membunuh tentera pertama orang kafir, Walid. Yang kedua Hamzah dengan mudah membunuh tentera itu. Cuma yang ketiga ni lambat sikit. Sahabat ni bukan tak hebat, cuma yang musuh tu kuat sikit sampai parah. Lalu Ali dan Hamzah cepat-cepat tolong dan matilah ketiga-tiga tentera kafir tadi di permulaan medan. Bila dah berlaku opening battle, barulah semboyan dibunyikan dan Nabi SAW pun melepaskan tentera. Tuan-tuan sekalian, dalam perang Badar ni ada seorang sahabat yang namanya saya selalu cerita kat sini. Dia seorang tentera yang paling berani sebenarnya. Bahkan digelar sebagai pengawal Nabi SAW dalam perang. Sebab apa? Sebab sahabat ni bila Nabi lepaskan tentera, dia akan pergi dulu. Dia dengan pedang dia akan pergi daripada awal. Dia akan melibas pedangnya, sama ada orang tu mati ke, tempang ke, tercabut kat tangan ke, sampai hujung. Dia patah balik sini. Buat lagi sekali, pergi sana pula, sampai hujung musuh patah balik. Sangat berani. Siapa dia? Zubair bin Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ialah tentera yang sangat berani. Tapi dalam perang Badar ni tuan sekalian, dia itu saya skip sikit. Maknanya tuan sekalian, ada nama dia. Dan yang paling kita nak cerita ini ialah pertolongan kedua Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Allah Ta'ala menjadikan penglihatan tentera Badar melihat tentera kafir sikit je. Mereka tahu 1,000 orang, Nabi bagi tahu dah. Tapi pada hari medan, sampaikan sahabat bertanya pada orang sebelah, Nabi kata 1,000. Berapa kau nampak? 70. Nampak lebih kurang 70 orang. Kamu? Aku nampak 100. Memang tak ramai. Pada mata mereka melihat tentera kafir sangat sedikit. Maknanya lebih kurang, lebih sedikit daripada tentera Islam. Jadi benda ni menguatkan hati orang-orang Islam. Tuan-tuan sekalian, mereka bertempur dengan penuh semangat. Bahkan pertolongan ketiga Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila mana Nabi berdoa pada Allah di kemuncak perang itu berlaku. Nabi SAW berdoa, Allah Ta'ala menurunkan malaikat dari langit yang ketiga. Langit ni besar, langit ni besar. Langit yang tuan-tuan kita belajar sains, yang kita sebut sebagai observable universe. Maknanya yang setakat ni super teleskop kita boleh ukur sampai ujung tu sahaja. Itu pun dah berjuta-juta tahun cahaya, bukan kilometer, berjuta-juta tahun cahaya. Ada banyak sangat galaksi dalam alam ni. Itu semua dalam langit pertama sahaja, belum tengok langit kedua dan ketiga. Tetapi Allah Ta'ala menurunkan tentera Allah dari langit ketiga. Mereka turun ke bumi Badar dan mereka buat dua benda. Pertama sekali, ada malaikat Allah yang tolong bunuhkan tentera kafir. Seperti mana hadis Nabi SAW, seorang sahabat cerita kepada Nabi SAW, aku tengah kejar tentera tersebut, aku dah nak dapat dah, tiba-tiba aku dengar bunyi cambuk, mana bunyi tali berdesup-zup, dan aku lihat tentera tersebut jatuh ke tanah, tak bergerak langsung. Aku pusing, muka dia hancur. Ini malaikat tolong. Yang kedua ialah seperti mana kata seorang Ansar, aku dah pegang dia, dah nak ikat, dah nak tawan dia, tapi tiba-tiba dah elok-elok terikat. Siapa tu sekalian? Abbas bin Abdul Muttalib. Dia belum Islam masa tu. Ni pakcik Nabi juga, sama family dengan Hamzah, tapi dia belum Islam. Jadi Abbas jadi tawanan perang masa tu. Jadi kata sahabat Nabi SAW, aku dah nak tangkap tapi tiba-tiba dah diikat. Maka kata Nabi SAW, itulah malaikat Allah yang menolong kamu. Jadi malaikat Allah masa Badar, ada malaikat yang bunuh tentera kafir, ada yang ikat ataupun yang tawan tentera kafir. Tuan-tuan, sebab tu tanah Badar tu sangat-sangat mulia. Tanah tu tak semua orang nak pergi sana, sebab ialah umrah tu pertama sekali agak mahal. Yang kedua, orang sayang nak tinggalkan Masjid Nabawi, sebab
dia jauh. Tuan-tuan nak pergi badar boleh, tapi kena pergi pagi, petang baru balik. Kita akan terlepas mayang zuhur ataupun asar di Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi macam sayang sikit. Tak apalah tuan sekalian, tapi kalau kita pernah sampai di Badar tu, kita akan solat di Masjid Rauha, tempat Nabi berpengkalan ni. Putih masjidnya, besar masjidnya. Dan di seberang sana itu ialah maqabir ataupun perkuburan syuhada Badar, yang mana pada kawasan itu ada satu papan yang menuliskan 14 nama syuhada Badar. Dalam 300 lebih tadi, ada 14 orang yang Allah pilih sebagai syuhada. Tuan-tuan tengok, nama nombor 1 itu namanya Umair bin Abi Waqqas. Yang lain tu hebat, tapi kenapa diletakkan nama Umair sebagai nombor 1? Umair bin Abi Waqqas, ingat nama ni. Siapa dia? Dia ialah adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umair ni ialah adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa adik dia ada? Ketika Badar tahun kedua tu, dia ni budak lagi sebenarnya. Umurnya lebih kurang 14-15 tahun Hijri. Maknanya dalam 13 tahun. Mungkin form 1, form 2 kot, macam itulah. Budak macam tu, budak kecil. Ada yang kata 16 tahun, maknanya form 3. Semuda itu tuan sekalian, dia nak ikut pergi Badar. Dan dia cakap dengan abang ni, saya nak pergi juga. Kata Sa'ad, tak boleh, Nabi takkan benarkan kamu. Nabi takkan benarkan budak-budak ikut. Hatta yang pergi Madinah ke Badar on the way tu, ada sahabat yang patah kaki sebab kan tukar-tukar unta. Jadi mereka nak naik unta, jatuh, kaki sakit. Nabi suruh balik. Nabi tak nak aniaya orang yang sakit. Kamu ni remaja lagi, budak-budak lagi. Tapi tuan sekalian, dia nak juga. Kata Sa'ad, tak apalah, kamu cubalah. Ketika Nabi membariskan tentera-tentera Ansar tu, maka Umair, dia menyuruh belakang orang besar. Sampailah ketika Nabi melihat dia, maka Nabi tak benarkan dia pergi. Nabi tak bagi dia pergi. Tuan-tuan, dia gunakan senjata yang paling hebat, air mata, dia nangis-nangis. Nabi kata, tak apalah, pergilah. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, akulah yang menyiapkan sarung pedangnya. Bila Nabi benarkan adik dia pergi perang, walaupun umurnya baru 16-15 tahun, maka kata Sa'ad, akulah yang siapkan pedangnya, akulah yang siapkan bajunya. Tapi akhirnya adik aku pergi dan pulang sebagai syuhada. Maksudnya tak balik rumah dah. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah nama Umar bin Abi Waqqas dicatatkan sebagai syuhada yang nombor 1 di Badar. Bukan dia nombor 1 ranking, tapi dia budak lagi, tapi ada jiwa nak jaga agama Allah, ada jiwa nak jaga agama Allah. Bahkan bukan dia seorang budak yang terlibat dalam perang Badar. Kita kena ingat, perang ini tuan sekalian, ada lagi 2 nama budak, iaitulah Mu'az bin Amru bin Al-Jamuh dan bin Al-Afra'. 2 Mu'az, yang kata kedua Mu'az ataupun Mu'awis, 2 nama. Siapa 2 budak ini? Dia tak ada kaitan dengan tentera Badar pun sebenarnya. Tapi ketika mana berlaku perang Badar, dia datang ke tepi medan Badar dan dia melihat ada seorang sahabat Nabi, iaitulah Abdurrahman bin Auf, sedang berdiri di tepi. Bukan tak pegang, dia tengah tunggu turn nak masuk. Dia jumpa Abdurrahman, wahai pakcik kenal tak siapa Abu Jahal? Dia kenal. Kenapa? Kata budak-budak 2 orang ni, budak ni kalau ikut dalam sejarah umurnya 13 ataupun 14 tahun Hijri. Bermaksud darjah 6. Kecil lah kalau ikut tahun tadi, darjah 6 ataupun tak, form 1. Lebih muda pada Umar. Kata budak ni, saya takkan balik, demi Allah. Kalau orang dulu sumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawa aku dekat tangan dia, demi Allah saya takkan balik selagi bayang-bayang saya bukan sebelah bayang-bayang Abu Jahal. Ayat budak form 1 pada zaman itu. Dekat 2 riwayat. Pertama kata mak saya pesan jangan balik, yang kedua dia cakap sendiri. Tapi yang lebih kuat yang pertama lah. Mak saya kata, inilah orang yang selalu menghina Nabi SAW. Budak kecil boleh ada perasaan tak sampai hati tengok Nabi dihina. Ni orang Madinah ni, dia tak boleh terima Nabi Muhammad yang baik tu dihina dan dikata macam-macam. Dia kata, saya takkan balik selagi bayang-bayang saya sebelah bayang-bayang dia, dan kami berpisah dalam keadaan salah seorang kami pegang kepala salah seorang kami. Ganas tu ayat dia. Maknanya kalau saya tak pancung kepala dia, pancung kepala saya tak apa, saya mati tak apa, tapi saya nak bunuh dia dulu. Ini kata Mu'az dan Mu'az ataupun Mu'az dan Mu'awis.
Tuan-tuan sekalian, setelah mendengar kata-kata budak kecil ini, maka kata Abdul Rahman bin Auf, okey, kamu nak carikan sana tu Abu Jahal. Dia tunjuk Abu Jahal. Maka Muaz berdua atau Muaz dengan Muaz ini pergi mencelah-celah di celah peperangan dan berjaya sampai di sebelah Abu Jahal yang ketika itu berada atas kuda Abu Jahal. Dia ambil pedang, budak kecil ni tebas kaki kuda Abu Jahal, jatuh. Maka bila jatuh kudanya, jatuhlah Abu Jahal. Dan dia ambil pedang, dia terus libas. Ni bukan tentera, dia tak pandai. Libasan tu kena dekat kaki Abu Jahal. Memang hampir putuslah kakinya. Lagi seorang Muaz nak tikam, nak pancung kepala Abu Jahal, nak bunuh Abu Jahal. Depan mata tu kan, dah terbentang Abu Jahal terbaring. Tapi sebelum sempat dia bunuh, anak Abu Jahal nampak Ikrimah. Ikrimah ni bukan orang biasa-biasa. Dia kawan dengan Khalid Al-Walid, sama-sama kuat, orang hebat. Dia melihat ayahnya sedang nak dibunuh, dia datang-datang, dia terus, budak kecil ni dia pancung aja, dia bunuh aja. Maka matilah seorang Muaz. Budak kecil dia orang ni, seorang wafat di situ, seorang meninggal di situ. Tinggal seorang Muaz sahaja, yang mana dia cuba nak berlawan dengan Ikrimah, tapi tak boleh lah sebab abang tu besar kan. Jadi libasan pedang Ikrimah mengenai tangan dia, terkulai, tak putus, terkulai, dan dia lari tinggalkan medan. Dia bukan tentera, tak apa, dia lari terus balik rumah dia. Tiga riwayat dalam Bukhari Muslim sebut Abu Jahal mati kerana budak ni. Walaupun bukan dia bunuh sampai mati, yang habiskan nyawanya ialah Abdullah bin Mas'ud sebenarnya, yang ambil pedang terus tikam sampai mati. Tapi disebutkan, dia kata dengan Nabi SAW, dua orang itulah yang membunuh Abu Jahal. Tuan-tuan sekalian, dua pengajaran penting untuk cerita hari ni. Bahasa tuan dah biasa dengar kan, saya nak ambil pengajaran. Pertama sekali, kita kalau minta tolong pada Allah, Allah akan tolong dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kadang-kadang sama, kadang tak sama. Kita ada masalah yang sangat-sangat besar, kita minta pada Allah. Kadang-kadang kita doa dengan sangkaan kita, Allah Ta'ala akan bagi saya duit kot, Allah Ta'ala akan bagi saya menang kot. Tak semestinya. Mungkin sama, mungkin tidak. Seperti contoh saya kongsi pada tuan-tuan, saya pergi Madinah tahun lepas, bulan 12. Siapa tak nak Raudah? Semua nak. Saya pun nak masuk Raudah. Tahun tu, tahun Covid baru buka. Masa tu baru buka umrah. Jadi saya masuk dengan jemaah saya, dapatlah masuk, tapi grup lah sekali. Maknanya beratur tu dekat barisan yang paling belakang sekali. 1, 2, 3, 4, 5 kumpulan, saya belakang sekali. Itu tempat saya beratur. Saya kata, ya Allah, tak apalah, yang penting dapat masuk Raudah. Walaupun bukan di depan, dekat belakang pun okey dah, tapi dia masuk. Tapi hati saya, aku nak juga masuk yang depan. Macam tu lebih kurang. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, apa cara sekalipun. Doa saya macam tu. Sangkaan saya, Arab tu baik dengan saya, tapi ni mustahil lah, Arab memang tak baik pun. Garang. Terus sekalian, hampir 2 jam nak boleh belakang pergi depan tu, nak sampai dekat pintu boleh masuk tu 2 jam. Dah baca Quran, dah tidur, dah bangun, dah tak tahu nak buat apa dah. Sampailah grup saya nak dipanggil masuk, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi saya sakit perut yang amat dahsyat. Sakit perut yang luar biasa, yang memang terpaksa pergi tandas. Kan pintu Raudah tu sebelah dengan eskalator tandas. Jadi saya keluar balik. Tentera tu marah saya, kau nak pergi mana? Saya sakit perut ni. Masuk balik, dia marah saya. Kau dah Malaysia datang susah nak masuk, dah masuk tak boleh keluar, dia kata. Saya dah keluar tak boleh masuk balik sebab sekali je pas boleh guna. Saya sakit perut. Saya tolong bagi saya, pergilah, dia halau saya. Maknanya saya takkan boleh masuk balik. Saya keluar je pintu Raudah 37 kan, saya tak boleh pun. Itulah pintu tu. Lepas tentera saya hilang sakit perut. Hilang macam asal balik. Jadi dia nampak saya, dia bagi saya masuk balik. Saya masuk, rupanya orang semua dah masuk. Semua dah masuk. Jadi saya menjadi orang pertama beratur dekat barisan pertama. Rupanya macam tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala menolong kita dengan sedikit kesukaran, sedikit kesakitan. Dan sebenarnya benda tu bukan cerita yang dah habis. Dah masuk waktu dah. Lagi 2 minit, 1 minit. Kadang-kadang Allah berikan sakit, tapi sakit tu ialah separuh cerita. Separuh cerita. Di hujung tu ada pelangi yang menunggu kita, ada cahaya yang tunggu kita. Allah bagi kita susah, kita dah susah, Allah bagi lagi susah. Rupanya itu ialah cerita yang baru separuh. Saya sangkakan Allah tak izinkan saya masuk. Bukan sangka buruk, agaknya lah kalau cerita ke orang, tapi rupanya itu menjadi sebab untuk orang lain clear out
dan kita boleh masuk depan sekali. Dan dengan izin Allah lah, saya dengan orang-orang kawan-kawan saya yang tak baru kenal tu boleh masuk dan boleh pilih mana-mana mimbar boleh, tiang boleh, sebelah ni boleh, sebab kita orang pertama. Saudara sekalian, jadi bila Allah bagi sakit, sabar, kerana mungkin itu ialah permulaan cerita atau pertengahan cerita. Di hujungnya pasti ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja yang dapat dikongsikan hari ini. Masa tak banyak, mungkin ada pengumuman daripada Nazir dan sebagainya. InsyaAllah jumpa lagi kita sekalian. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan hati seperti ahli Badar, kemuliaan seperti sahabat Nabi SAW, dan kita minta tolong dengan Allah, serah saja pada Allah. Allah Ta'ala akan tolong dengan cara dan gaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.